Pakcik makcik Oto Arung, habislah ini kali bosku Najib ni. Peguam baru dia tu buat kali pertama mengulas kekalahan bosku Najib dalam kes jenayah rompakan SRC 42 juta ringgit. Sangat-sangat mengejutkan pakcik makcik Oto Arung. Kenyataan peguam baru bosku Najib ini sebentar tadi seolah-olah mahu menghantar bosku Najib ke penjara Sungai Buloh dengan sangat cepat. Sangat-sangat merisaukan, membimbangkan dan dalam masa yang sama sangat lawak dan melucukan. Peguam baru yang dilantik oleh bosku Najib itu antara yang lantang mengkritik dan membongkarkan kes 1MDB, kes SRC bosku Najib. Oh my God. Dan tiba-tiba hari ini, peguam bela bosku Najib, wah, tukar cerita. Dia buat teori pasal kes jenayah rompakan SRC International menggunakan teori tipu-tipu. Astaghfirullahalazim. So hari ini saya akan membahaskan, membidas dan memperbetulkan kesalahan fakta, bukti dan elebai yang diulas oleh peguam bosku Najib bernama Zaid Ibrahim hari ini. Pertama, wahai peguam baru bosku Najib, hati-hati. Jangan keluarkan kenyataan yang dupang-dupang. Sangat silap apabila kamu sebagai peguam baru bosku Najib, kamu kata Jolo dan ahli lembaga pengarah syarikat SRC tipu bosku Najib. Wahai Zaid Ibrahim, peguam bela baru bosku Najib, fakta dan bukti ini agak tersasar, cacah merbah. Ia adalah hujah perundangan yang sudah dipakai oleh Syafi'i sebelum ini, yang akhirnya menyebabkan bosku Najib kalah dan dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Sangat-sangat bahaya. Zaid selaku peguam bela baru bosku Najib, wah, belum lagi start perbicaraan di Mahkamah Persekutuan sudah berani menipu. Oh, ini kerja gila, bosku. Kau lantik peguam baru yang hanya pandai menipu. Kenapa saya cakap macam ni? Berdasarkan bukti, fakta dan elebai yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi dan 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan, untuk makluman peguam bela baru bosku Najib yang dupang-dupang, duit rompakan 42 juta ringgit, duit SRC, telah disahkan oleh Hakim-Hakim Mahkamah Malaysia, ditemui dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak. Duit SRC International itu tidak ditemui dan tidak dibelanjakan oleh Jolo atau mana-mana ahli lembaga pengarah syarikat SRC. Maka tolong perbetulkan bukti, fakta, hujah dan elebai anda. Kerana ini akan menyebabkan bosku Najib akan kalah teruk 5-0 di Mahkamah Persekutuan jika hujah tipu-tipu ini diulang semula di Mahkamah Persekutuan. Oh, nampak sangat bosku Najib melantik peguam yang salah, yang tidak ada kepakaran undang-undang, yang ketinggalan kereta api, yang menggunakan taktik penghujahan undang-undang secara tipu-tipu. I'm shocked. Saya terkejut. Peguam bela baru bosku Najib menunjukkan kedupangannya
sebelum perbicaraan kali terakhir diadakan pada 15 Ogos di Mahkamah Persekutuan. I would like to tell you, Bosku Najib, yang sedang menonton video panas ini bersama peguam bela dia. Kalau anda menggunakan hujah untuk menyalahkan Jolo dan ahli lembaga pengarah syarikat SRC, anda sudah gagal membuktikan 42 juta ringgit itu masuk dalam akaun bank pribadi Jolo dan akaun bank pribadi ahli-ahli lembaga pengarah syarikat SRC. Sebaliknya anda sendiri mengaku, Bosku Najib, duit 42 juta ringgit itu dalam akaun bank pribadi anda di M-Bank Cawangan Kuala Lumpur dan anda membelanjakan duit itu semua sampai habis. Beli jam tangan mewah ratusan ribuan ringgit untuk Bosku Rosmah, beli set berlian untuk Bosku Rosmah, untuk buat renovation rumah, untuk dana politik UMNO dan perbelanjaan peribadi anda. 42 juta ringgit itu untuk makluman Peguam Zahid Ibrahim yang tersilap memetik fakta dan bukti. 42 juta ringgit itu bukan sahaja ditemui oleh hakim-hakim dalam akaun bank pribadi dan transaksi keuangan akaun bank Datuk Seri Najib Tun Razak, malah Bosku Najib mengaku dia shopping bersama Bosku Rosmah, habiskan duit 42 juta ringgit iaitu duit rakyat, duit negara dalam syarikat SRC International. So come on, peguam baru Bosku Najib. Anda sedang menggali lubang kubur Bosku di Mahkamah Persekutuan dan penjara Sungai Buloh kalau anda menggunakan taktik tipu-tipu berhujah ini. Anda perlu rajin membaca keputusan Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan yang mendapati Bosku Najib memang bersalah. Dalang utama, mastermind, watak utama, pengarah, director. Dialah producer wayang projek scam rompak-merompak dalam syarikat SRC sebanyak 42 juta ringgit itu. Zahid Ibrahim, anda tak boleh tipu bukti ini. Ini bukti high credibility dan sangat kukuh. Anda tak boleh gelapkan, tak boleh spin, tak boleh putar belit. Dan ini membahayakan kedudukan Bosku Najib di Mahkamah Persekutuan nanti kalau anda mengulang semula skrip tipu-tipu Tan Sri Syafiee. Syafiee dan Bosku Najib kenapa kalah di Mahkamah Tinggi Mahkamah Rayuan? Kenapa Zahid Ibrahim? You tak tahu? Biar saya jawab. Biar saya terus terang. Bosku Najib dan Tan Sri Syafiee menggunakan hujah yang salah adalah Jolo, yang salah adalah orang lain. Tetapi duit dan bukti rompakan duit haram SRC ditemui dalam akaun bank pribadi Bosku Najib. Malah Bosku Najib kantoi menipu tentang pembukaan akaun bank pribadi beliau dalam M-Bank Cawangan Kuala Lumpur. Bosku Najib minta bantuan dengan Jolo untuk buka akaun di M-Bank Cawangan Kuala Lumpur. Tanda tangan itu tulen, tanda tangan Bosku Najib. Bosku Najib buat meeting dengan Jolo dan bekas pegawai Big Boss Bank AM Bank Cawangan Kuala Lumpur di rumah Bosku Najib beberapa tahun lalu. Bosku Najib tidak menafikan 42 juta ringgit masuk dalam akaun bank pribadi dia dan dia membelanjakan semua duit itu sampai habis. Bukan Jolo yang belanjakan, bukan ahli-ahli lembaga pengarah SRC belanjakan. So how Najib Razak nak menang kalau peguam bela baru dia ni macam buka pintu penjara Sungai Buloh luas-luas. Dia macam sedang hantar Bosku Najib ke penjara Sungai Buloh, Pak Cik Makcik Oto Aro. Ini sangat-sangat melucukan. Saya terkejut baca kenyataan peguam bela Bosku Najib kali pertama hari ini. Oh, ini antara punca kekalahan secara prospek. Rupa-rupanya Bosku Najib mempunyai penasihat undang-undang yang sangat dupang, peguam-peguam yang sangat dupang. Ini belum lagi cerita kenyataan baru Raja Petra, jurucakap rasmi Bosku Najib yang berpangkalan di London, United Kingdom. Ya Allah, cukup bermasalah persediaan
perbicaraan kes Mahkamah Bosku Najib ini. Peguam baru Bosku Najib ini menunjukkan kelemahan dan kedupangannya hari ini buat kali pertama. Adakah patut dia cakap, ini salah Jolo, ini salah ahli-ahli lembaga pengarah syarikat SRC? Macam mana kita nak salahkan Jolo kalau Bosku Najib sendiri minta tolong dengan Jolo untuk curi, rompak dan cuci serta masukkan duit rompakan haram SRC ke dalam akaun bank peribadi Bosku Najib. Bosku Najib adalah bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, bekas Big Boss syarikat SRC, Zahid Ibrahim, peguam baru Bosku Najib yang amat saya hormati. Banyak fakta dan bukti anda salah dan tersilap dalam kes jenayah rompakan SRC yang anda ulas secara publik di hadapan berpuluh-puluh juta rakyat dan seluruh dunia. You are laughing stock. Anda ditertawakan oleh seluruh dunia hari ini. Peguam baru Bosku Najib. Saya ingatkan anda cerdik, rupanya anda kurang cerdik. Saya ingatkan anda bijak, rupanya anda kurang bijak. Saya ingatkan anda hebat, tapi rupa-rupanya anda sangat dupang. Anda menggali lubang kubur untuk Bosku Najib. Mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Anda nak salahkan orang lain sedangkan tajuk pertuduhan jenayah itu very straightforward. The subject is very clear, Zahid Ibrahim. Saya ingin memperbetulkan kesilapan anda memahami kes jenayah rompakan SRC Bosku Najib ini. Tajuk pun anda tak faham, anda tak tahu dalam proseding mahkamah. Tajuk pertuduhan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak very simple. Kata pihak pendakwaan dan hakim-hakim, Datuk Seri Najib Tun Razak adalah watak utama, dalang utama, Tok Dalang adalah mastermind yang kantoi merompak 42 juta ringgit duit pelaburan rakyat Malaysia dalam syarikat SRC. Malah 4 orang hakim mendapati Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Ini adalah tajuk pertuduhan jenayah dan kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan yang masih tidak difahami oleh peguam baru Datuk Seri Najib Tun Razak. Anda nak tukar-tukar tajuk ni, nak keluar daripada tajuk, nak lari daripada tajuk perbicaraan mahkamah adalah salah dari segi penghujaan substantif undang-undang. Zahid Ibrahim, you sebagai peguam baru Bosku Najib, this is perkara basic, perkara fundamental, perkara asas yang perlu anda fahami, tetapi anda gagal untuk memahami tajuk dan subjek pertuduhan jenayah ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak yang sudah kalah dan didapati bersalah. Kantoi merompak 42 juta ringgit disimpan dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak di M-Bank Cawangan Kuala Lumpur. Kalau saya sebagai rakyat, sebagai penganalisis politik bebas, boleh khatam tajuk pertuduhan jenayah dan kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam Mahkamah Malaysia, kenapa you sebagai peguam baru yang konon-kononnya pakar undang-undang, tajuk pun you tak tahu? This is a big problem for you, Datuk Seri Najib Tun Razak. Sekali lagi you salah lantik peguam. Saya terus terang amat merisaukan dan membimbangkan apabila peguam bela Bosku Najib memberi kenyataan dan mengulas kekalahan Bosku Najib yang terang-terangan terbukti bersalah, dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun kerana kantoi merompak 42 juta ringgit. Peguam baru itu tak faham tajuk proseding mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Persekutuan Pak Cik Mak Cik Oto Arum. OMG. Saya tak sangka Bosku Najib dan peguam baru dia bercakap berbelit-belit yang boleh menyebabkan Bosku Najib berisiko kalah 5-0 di Mahkamah Persekutuan Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Paling mengejutkan, Bosku Najib bersama peguam baru dia tidak menafikan
42 juta ringgit yang ditemui oleh hakim-hakim dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak. Money trail, aliran keuangan, transaksi keuangan dalam rekod sistem perbankan dunia dan sistem perbankan Malaysia mendapati hakim menemui bukti kukuh Pak Cik Mak Cik Oto Arum 42 juta ringgit duit SRC International dicuri, dirompak, dicuci secara haram, merupakan dana rasuah yang dimasukkan oleh Jolo atas arahan Bosku Najib dan dipindahkan ke dalam akaun bank peribadi Bosku Najib DAM Bank Cawangan Kuala Lumpur, Malaysia. Perkara ini, bukti inilah yang sepatutnya dibahaskan, dinafikan oleh Peguam Baru Bosku Najib. Tetapi Peguam Baru Bosku Najib cuba lari daripada tajuk perbicaraan mahkamah. Yang salah Jolo, yang salah orang lain. At the first place, anda perlu membuktikan dan menafikan Bosku Najib tidak merompak 42 juta ringgit. Bosku Najib tidak menyimpan dana rompakan haram itu dalam akaun bank peribadi dia. Anda perlu membuktikan Bosku Najib tidak membelanjakan 42 juta ringgit duit SRC yang dirompak oleh Bosku Najib atas bantuan Jolo sebagai orang tengah. Zaid Ibrahim, you know about this. Jolo adalah penasihat kepada Bosku Najib dalam projek rompak-merompak, dalam projek scam syarikat SRC dan syarikat 1MDB. You know, Bosku Najib melantik Jolo sebagai ejen politik orang tengah untuk membantu Bosku Najib merompak duit SRC dan 1MDB berpuluh-puluh bilion di seluruh dunia. You sendiri pernah kata beberapa tahun lalu sebelum PRU 14. Tapi tiba-tiba hari ini you buat tak tahu apa hubungan Bosku Najib dan Jolo. Mereka sangat rapat. Bosku Najib mengakui melantik Jolo sebagai orang tengah untuk mencari pelabur-pelabur strategik di seluruh dunia di negara-negara Timur Tengah. So akhirnya, apabila Zaid Ibrahim hari ini cuba menggelapkan peranan Bosku Najib melantik Jolo sebagai orang tengah untuk mengurus semua modus operandi rompak-merompak dalam syarikat SRC dan 1MDB. Peguam baru Bosku Najib inilah yang akan hantar Bosku Najib ke dalam penjara Sungai Buloh, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Peguam baru inilah yang akan menyebabkan Bosku Najib akan kalah lagi di Mahkamah Persekutuan secara prospek. Mark my word, masih ni mulutku. Paling penting ya, Peguam baru Bosku Najib, Zaid Ibrahim yang sedang menonton video ini bersama Bosku Najib. Jangan lupa satu perkara penting. Jangan lupa. Kalau benar Jolo itu bersalah dan menipu Datuk Seri Najib Tun Razak, kenapa sewaktu Bosku Najib menjadi Perdana Menteri yang sangat berkuasa di Putrajaya, Bosku Najib tidak tangkap Jolo dan tidak siasat Jolo melalui institusi PDRM dan SPRM? Kenapa dan mengapa sampai sekarang Bosku Najib tidak membuat laporan kepada pihak polis dan SPRM ke atas Jolo? Kenapa Bosku Najib ubah laporan audit 1MDB untuk menyelamatkan Jolo daripada didakwa dalam Mahkamah Malaysia pada tahun 2015 dan 2016 lalu? Tolong jawab Zaid Ibrahim. Sampai sekarang Bosku Najib menyembunyikan Jolo di luar negara. You know about this. Wahai Peguam baru Bosku Najib, you know about these facts. Sampai sekarang Bosku Najib kantoi mengarahkan Jolo lari daripada negara Malaysia, bersembunyi di luar negara sejak sebelum keputusan PRU 14 diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya pada bulan Mei 2018 lalu, Zaid Ibrahim. So sudah-sudahlah menipu ni. Kalau anda menggunakan skrip tipu-tipu Syafi'i
Zaid Ibrahim, bosku Najib, boleh jadi gila check in penjara Sungai Buloh secara mengejut ni. Betul. So tolong perbaiki ilmu undang-undang dan kepakaran undang-undang anda. Peguam baru bosku Najib. Anda menunjukkan kejahilan dan kedupangan anda di hadapan berpuluh-puluh juta rakyat. You bukan saja tak faham kes SRC International bosku Najib yang sudah kalah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Malah you buat skrip tipu-tipu buat kali pertama hari ini untuk tipu hakim-hakim yang arif lagi bijaksana untuk tipu berpuluh-puluh juta rakyat. Saya tak sangka peguam baru bosku Najib ini, ya Allah, lebih dupang daripada peguam lama bosku Najib, Pak Cik Makcik Otto Arung. Akhir sekali, Raja Petra. Ini juga paling lawak dan lucu. Hari ini Raja Petra menyatakan Datuk Seri Najib Tun Razak hanya perlu menunjukkan keraguan munasabah. Bosku Najib tak perlu buktikan dia tak bersalah. Raja Petra, oh Raja Petra, kau bagi nasihat undang-undang yang salah kepada bosku Najib. Bosku Najib sudah kalah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, Raja Petra. Sudah didapati bersalah, kantoi merompak 42 juta ringgit. Maka tugas bosku Najib di Mahkamah Persekutuan nanti yang akan dibicarakan 15 Ogos ni, Raja Petra, bosku Najib bukan sahaja perlu mewujudkan keraguan munasabah. Bosku Najib kena membuktikan dia tak bersalah. Macam mana bosku Najib nak bebas daripada hukuman penjara 12 tahun kalau bosku Najib hanya berhujat tak tahu. Bosku Najib hanya tipu hakim, cakap berbelit-belit. Bosku Najib perlu membuktikan duit 42 juta ringgit itu tidak ada dalam akaun bank peribadinya, Raja Petra. Itu penafian yang perlu dibuat oleh bosku Najib. Tapi apa bosku Najib buat selama ni di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan? Bosku Najib sendiri mengaku 42 juta ringgit itu masuk dalam akaun bank peribadi dia dan habis dibelanjakan bersama Rosmah, bersama UMNO. Sebab itu bosku Najib kalah, Raja Petra. Kau ni banyak kali kalah dalam Mahkamah Malaysia, Raja Petra. Daripada zaman muda kau sampai zaman tua kau, sampai kau jadi banduan pelarian di London United Kingdom. Sebab kau banyak kes jenayah yang kau kalah, kes saman fitnah yang kau kalah. Kau bagi nasihat undang-undang yang salah, yang dupang, Raja Petra. Cukuplah kamu ni menghantar bosku Najib pergi penjara Sungai Buloh. Rupa-rupanya bosku Najib melantik peguam dan penasihat undang-undang macam Zaid, macam Syafi'i, macam Raja Petra ni, semuanya kurang cerdik, kurang pandai dan sangat dupang. Aku perlu terus terang. Sebab aku kesian tengok bosku Najib ni. Dia tak sedar dia dikelilingi oleh penasihat undang-undang yang sangat-sangat jahil dan sangat-sangat dupang, Pak Cik Makcik Otto Arung. Ini tanda-tanda kiamat besar ni. Bosku Najib mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh kalau ambil nasihat Raja Petra dengan nasihat peguam baru dupang-dupang dia ni. Raja Petra, dalam prosedur mahkamah untuk bosku Najib menang, dia bukan sahaja perlu menunjukkan keraguan, dia perlu menafikan semua bukti aliran duit yang dimasukkan oleh Jolo dalam akaun bank peribadi bosku Najib tu, 42 juta ringgit tu. Tapi ialah gilanya bosku Najib ni, adakah patut dia pergi mengaku duit tu memang masuk tapi saya tak tahu. Saya dah shopping habis dengan Rosmah tapi saya tak tahu duit itu. Bosku Najib tak tahu tapi dia sudah habis membelanjakan duit haram rompakan SRC. Bosku Najib kantoi berbincang dengan Jolo dan bekas pegawai AM Bank Cawangan Kuala Lumpur untuk kasih masuk duit 42 juta ringgit dalam akaun bank peribadi bosku Najib. Duit itu duit curi, duit haram. Jadi selamat maju jaya bosku Najib. Teruskan kau dengar nasihat dupang-dupang peguam baru kau dan Raja Petra ni.
Kalau kau ikut cakap diorang ni, bosku Najib, ya Allah, kau jangan terkejut bosku Najib kalau kau kalah 5-0 di Mahkamah Persekutuan. Ini kelemahan terbesar kau. Kau banyak duit hasil daripada merompak. Kau sangat kaya. Trilion hasil daripada projek scam merompak dalam SRC dan 1MDB. Tapi semua penasihat undang-undang kau, peguam-peguam kau, sangat-sangat dupang hantar kau pergi penjara Sungai Buloh. Aku terus serang sama kau. Ya, saya sudah nampak. Ini rupa-rupanya punca utama bosku Najib ni. Kalah di semua peringkat Mahkamah Malaysia setakat ini. Bosku Najib, tolong jangan buat silap di Mahkamah Persekutuan kalau anda mahu selamat. Tapi kalau kau mau juga ikut nasihat peguam dupang-dupang kau tu dengan Raja Petra, bosku Najib, kamar penjara Sungai Buloh tu terbuka luas untuk kau. Jadi sebelum terlambat, tolonglah lantik lagi peguam yang baru. Lantiklah penasihat undang-undang yang baru. Belum terlambat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku yang risau tengok bosku Najib ni macam tak bersedia langsung untuk perbicaraan kes SRC di Mahkamah Persekutuan, Pak Cik Makcik Otok Arum. Peguam-peguam dia pun, ya Allah, serba-serbi tak tahu. Menipu lagi. Lepas tu tambah lagi dengan Raja Petra ni. Ya Allah, menambah garam pada luka bosku Najib yang menghitung hari check-in penjara Sungai Buloh. Bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah ni. Peguam-peguam baru bosku Najib dan Raja Petra ni bagi nasihat yang salah dalam proseding perbicaraan kes jenayah SRC International. Ini baru 7 kes jenayah, belum lagi 35 kes jenayah yang lain melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya Allah, Pak Cik Makcik Otok Arum, semoga bosku Najib sedar satu perkara. Peguam-peguam dia dan penasihat undang-undang yang mengelilingi dia tu, semuanya dupang-dupang sedang menghantar bosku Najib pergi penjara Sungai Buloh. Checkmate and game over bosku. Apapun bilikmu dalam penjara Sungai Buloh tu, kirim salam rindu. Sekian, terima kasih.